bihi antana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi madrasah Ar-Rahmah, tuan imam, barisan jawatankuasa, dan yang diraikan program Jasa Mudi Kenang, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat ramai bona yang datang malam ni. Tahun depan nampak macam tak ada orang. Rupa kat belakang kan? Kadang-kadang macam tu lah kan. Balik rumah mak pun dia tak duduk depan, dia cek dapur tu kan, dia ramai-ramai. Alhamdulillah. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak digonongkan. Apatah lagi pada malam ini kita nak kaitkan dengan keluarga bahagia, negara sejahtera kan? Jangan risau, ceramah malam ni tak lama, sebab difahamkan makanan dah tersedia. Jadi bila makanan dah ada, makruh ceramah dah lama. Tu kena faham tu kan? Jadi kopi macam mana pun kono dengan ceramah juga kan? Sebab ni climax dia tu kan? Jadi apa pun bila sebut tentang keluarga ni, pemerintah tak ada siapa pun yang membina keluarga dengan niat nak bergaduh. Tak ada. Tak ada orang nak berkahwin ni biar dia nak bercakap, nak bergaduh, nak bertumbuk, nak bertampar, tak ada. Tapi ada yang bertumbuk bertampar tu memang ada, tapi bukan itu niatnya. Tapi dalam bertumbuk bertampar tu beranak ada. Macam tu kan. Kan bergaduh beranak kan. Itu PKP. Ngamuk-ngamuk beranak lagi lah kan. Tu joki lah tu kan. Joki lah. Jadi apa pun, pembinaan keluarga dalam Islam ni satu ikatan yang mulia. Itu sebabnya kita menjaga institusi keluarga itu yang dimulakan dengan pernikahan. Dia tak macam kat negara luar, kat negara-negara barat. Mereka yang bukan Islam kat luar negara tu macam mana? Dia tak kahwin tapi anak dah 3. Bila anak dah 3 tu, orang tanya dia, kau tak nak kahwin ke? Kami belum terfikir lagi nak kahwin. Bayangkan anak 3 dah tu. Dan bila lelaki tu ajak dia kahwin, dia rasa yang mana wahal, anak dah hampir dah 5. Itu di pada fahaman lain tu salah kita ikut ya. Salah kita ikut. Tapi kita ni sesungguhnya perkahwinan itu adalah ikatan yang suci dan murni kan? Tak ada siapa pun yang tak nak kahwin. Tak ada siapa pun tak nak kahwin. Malahan ada orang yang dah kahwin pun masih lagi nak kahwin. Faham tak kata? Faham kan? Orang lelaki dia baik tak reti sebab bini ada sini. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam ayat ni, surah Ar-Rum ayat 21, ayat yang popular yang selalu dipetik, dia membawa kepada maksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Makna pasangan kita tu memang jenis kita lah. Jangan risau. Tak ada siapa perizu melakor keluar tersongeh-songeh seseorang. Faham kau? Dan gomah batu kat orang hutan pun baik bini tak ada. Gomah kat boyo melakor tu tak ada kan? Tapi dah ada dah pasangan kita ni ikut jenis-jenis kita sendiri, supaya kita merasa cenderung dan tenteram kepadanya, rasa sakinah, tenang, mawaddah, warahmah, kasih sayang dan belas kasihan kan? Dan dijadikan rasa kasih sayang dan belas kasihan, dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Jadi kasih sayang untuk memenuhi syahwat. Jadi dia tak adalah merata-rata kan, memintin-mintin di mana aku nak selesaikan syahwat aku ni. Tapi dia dah bernikah, dia ada saluran yang halal, yang elok, yang baik, daripada mencari yang bukan-bukan. Ada orang sampai pergi ke Thailand dengan kawan-kawan ni. Pergi mana? Pergi Thailand buat apa? Dia cari rumah menyembelih ayam. Faham tak kan? Tak faham tu, bagi tanyalah yang faham. Dia boleh pergi tu rumah penyembelihan ayam ke Thailand, ke Siam dia. Selepas selesai dia mengonjorkan ayam tu. Faham tak kan? Dia konjorkan ayam tu. Selesai dia menyembelih dan dia melapah ayam tu. Keluar daripada pusat penyembelihan, tiba-tiba perut dia lapar. Dan lepas lapar tu dia boleh tanya ke kawan ni, "Weh, kat mana nak cari restoran halal?" Bayangkan, dia mengonjorkan ayam tadi, dia tak tanya halal haram. Tambah terdarah, sibuk tanya restoran halal. Tak, di situ betul kan? Tapi kita tak nak macam tu. Itu sebab kalau kita tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita nampak macam mana, nampak bagaimana ada sekumpulan manusia yang Nabi nampak. Ada daging elok tak nak ni mamah tu, yang busuk, yang mentah tu dibalun ni. Daging yang elok terbelah dia tu siap masak, sadap tak nak. Itu sebab orang kaya kesedapan yang sementara. Kesian orang perempuan dengan menangak-langak tak nampak samsul depan. Kalau tadi tak nampaknya, tak dia nampak kan. Baik macam mana? Dia orang pun tak tanya saya nak berdiri ke nak duduk kan. Tapi tak apalah. Ada apa rostrum? Kalau ada rostrum boleh berdiri. Kesian orang. Kalau ada orang, saya pakai rostrum ni boleh tak kan? Elok kot. Ni cameraman pun kena lah adjust kamera. Kesian orang ramai tak nampak muka saya. Hilang ni je. Nampak kan? Tu dia. Kesian. Jadi hang pula. Alhamdulillah. Ni memang nak juga ni. Memang tak lagi. Tak pun. Ha? Tak asal. Oh tak kuih. Okey. Kita mula beli semula. Tak jalan. Jadi macam tu lah. Ikatan perkahwinan ni adalah merupakan ikatan yang suci. Ikatan yang suci yang mana kita harus menjaganya. Itu sebabnya dikatakan Nabi pernah sebut, dunia ni penjara bagi orang mukmin, tapi syurga bagi orang kafir. Apa sebab Nabi sebutnya? Penjara ni tak boleh, tu tak boleh, makan ni tak boleh, bergerak ke sini tak boleh, tersekat, terhalang, itu tak boleh, ni tak boleh. Dalam Islam ada halangan-halangan tertentu. Sebab halangan-halangan tu semua ada sebab. Sebab nak memelihara martabat maruah manusia. Itu sebab Buya Hamka apa? Dia cakap, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kita kena bezakan hidup kita ni dengan babi ke hutan tu, dengan kera tu, dengan haiwan makhluk Allah yang lain. Sebab kita ni adalah makhluk yang mempunyai akal fikiran. Allah Ta'ala akan tanya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Dan bila kita sebut tentang keadaan bagaimana adanya halangan-halangan tertentu, masuk juga dalam pernikahan. Orang kita hari ni cuba tengok macam mana. Bertunangnya macam dah dapat lesen, dah anak 3. Ya. Mak yang pula cakap, dia baru bertunang, dia belum kahwin, dia baru bertunang. Naik motor terelok, pegang kuat-kuat sikit, jatuh kan? Sama lampi betul mak. Takkan tak faham, dia belum kahwin lagi. Kan? Bawa adik kau sekali, jangan pergi keluar pula. Macam tu fikir. Orang sini tak ada buat lah kan? Okay lah. Tu belum cerita lagi. Orang Minang sibuk datang sekali, faham?
Tak malu. Yang nyantan tu bertunang nyawa cincin tu cerita. Baru bertunang. Mak itulah yang bakal mak itu tengok sudah. Nah, iyo paling tidak pun kau jantan tu datang sampai simpang kampung. Duduk dari dekat depan apa tu, dekat simpang depan hujung tu. Biar dia berdoa sikit nunggu. Itu betul. Ada peraturan, batasan hubungan nak dijaga. Kan? Suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Selanjutnya timbul rahmah kasih sayang yang murni. Suami isteri merasakan kebahagiaan tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas, dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat tu penting, mendekatkan diri kepada Allah. Kadang saya tanya balik, kenapa kau nak nikah? Apa sah kau nak nikah? Imam kena tanya. Imam biasa tanya tu, apa sah kau nak nikah ni jam? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Dia cakap, mak memang bising dulu-dulu, memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Dah kahwin, bila kau nak beranak? Bila beranak, lelaki je nak kau. Bila nak perempuan? Dah nak perempuan, beranak ekor jokong. Dah salah pula beranak. Dia macam tu. Panik mana anak kau ramai mana? Dah. Yang seorang pula, kenapa kau nak kahwin? Kau kawan habis kahwin dah. Tinggal sayur je belum tu. Yang seorang kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak lah. Besok dah sampai masuk dah kot. Yang seorang kenapa kau nak kahwin? Tak tahan mana dah tengok budak perempuan tu lagi tahu. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Tuan Imam, saya nak berkahwin ni lillahi ta'ala, kerana Allah. InsyaAllah, itulah niat saya. Susah nak jumpa. Biasa yang jawab nikah kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu biasa. Sampai hati abang buat saya jadi kejam. Abang kejam tak? Ni kerana Allah. Itu jawapan. Nanti saya bukan bagi idea ni, contoh. Contoh. Orang lelaki sini tak ada. Orang lelaki ni bukan takut bini dah. Bini menakutkan anak perempuan nakut main-main parang buat keluar. Korih mana tahu macam ni, apa silang korih main. Ada perempuan sekarang dah open kan. Nampak, boleh je Ustaz, okey je dengan satu syarat, dia mesti ada tanggungjawab dan bukan suami saya. Dia katakan syarat ujung tu. Orang lain nak buat Ustaz, saya okey je tapi jangan laki saya. Betul kan? Tapi kalau suami tu dia jadi lawa awet tadi tu, tu okey. Ada mak, makwa ni kalau jadi makwa abang sesuai ni, jangan risau. Lelaki macam tu tak apa. Dia lelaki yang entahlah, abang rasa tak ada dah orang lain dalam hati abang. Kan. Kau jangan percaya, tak ada mana terus. Kan, bercakap memang ke langit kan. Biar kering air di laut, terbakar seluruh tak belantara. Aku tidak akan menduakanmu sayang. Iya kan. Belum tahu dia dah. Kan, belum tahu dia dah. Kan? Tapi usahalah. Kalau isteri tanya, bang, abang nak kahwin lagi tak? Apa jawab orang lelaki? Jawab. Bola nunduk lah. Ayo, Zara dah. Betul apa? Apa dia jawab ya? Tak ada. Ha? Jawab jangan, jangan jawab. Kalau siapa tak nak, jangan tu. Ataupun nak tak kahwin lagi bang agaknya. Abang ni sebolehnya tak nak. Tapi kita kena tahu hati abang ni kadang-kadang tak kuat. Abang cuba nak kuatkan hati abang. Tapi tengoklah statistik hari ni. Bayang satu lelaki seboleh perempuan. Macam mana kita nak selamatkan dia orang? Itu memang nak mampu hidup macam tu. Tak ada jawab lah. Sebenarnya hati ni Allah pegang. Abang berdoa mudah-mudahan Allah kuatkan hati abang. Macam tu. Abang ingat kita jangan kita menentang satu tu. Yang buat hal ni manusia, bukan poligami tu. Kan? Manusia tu yang masalah kadang. Ya? Dia anggur. Menjawab tidak, bini dah ada di sini, jangan. Wah, kau main gemar tadi tengok kau pakai mah tu, gitu kan. Kemudian suami isteri gemar bermusyawarah. Kenyaknya kita akan kaitkan dengan negara.
Suami si gemar bermusyawarah, berbincang apa juga. Apa isu bincang? Kan? Abang tu poning lah kepala. Tak tahu lah pasal. Kenapa bang? Itulah tadi kat masjid tadi. Tak lah. Abang rasa abang kan fikir kita kena bosarkan madrasah. Rasa macam bosar dah, tapi tak cukup bosar lagi. Nantilah kita tengah cari jalan ni. Jumpa lah mana pihak-pihak tertentu untuk kita buat bosarkan bangunan sampai ke bawah, sampai ke belakang. Kita buat parking 5 tingkat. Terpaksa lah. Nah, bijak. Bagus kat tu bang. Elok juga. Isteri tu dia bagi idea. Tapi bang kan, bang tak rasa ke kawasan dia bincang. Bang, anak kita ni bang yang perbincangan. Tak adalah aku bapak, aku cakap kau ikut lah. Macam tu. Kan? Dia elok memesyuarat, dia berbincang. Semua mana bincang. Baik-baik ni. Sebaik-baik. Macam tu juga orang perempuan kan. Orang perempuan dia kalau bincang tu, biasa tinggal nak tokan. Dia bincang, bang, ingat nak beli ni lah. Sebenarnya dia tinggal tokan. Baik. Dia dah pilih masuk dalam kad yang tinggal nak. Tengok PKP tu. Orang lelaki tu orang bunyi apa? Tip, barang sampai. Tip, barang sampai. Aduh, barang sampai. Saya sampai sini lah rumah. Yang bayar ni kenapa? Hari ni tak masih sini je. Lama dia tak datang. Tak adalah macam ni lah. Jadi apa-apa pun, kekeluargaan ini 5 kunci keluarga bahagia. Pertamanya, sistem kehidupan berkeluarga ini dengan sistem Islam. Ada cara Islam, insya-Allah senang hidup kita. Dengan semua jiwa. Dia kalau orang tu tengok pada mula sampai habis ceramah ni tu. Tapi kalau kejap tengok, jalan lah. Kejap tengok, jalan lah. Habis-habis dia dongeng, dia zikir. Yang paling hana tu sepanjang ceramah ni dia zikir. Tu paling hana tu. Kan. Makna kan, nak tidur lah. Saya tak ada marah. Tak ada saya kocik hati tu. Betul. Sumpah tak kocik hati. Saya takkan tahu tu kenapa tidur. Saya takkan buat macam tu. Saya takkan buat macam tu. Kenapa kanya? Saya takkan buat macam tu. Sebab itu dah kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Cuma satu lah, jangan berdongkok. Takut ganggu orang sebelah. Nak tidur juga. Hati sesama. Saya rasa macam kau ni dengar ceramah. Munyah kacang pun ada dah apa tu. Tak apa, tak ada hal. Teruskan. Tak okeynya. Aduh. Tak apa, tak ada masalah. Tak, okey. InsyaAllah. Tak. Sebab orang datang ke masjid, datang ke rumah Allah, datang untuk beribadah, tak ada yang kusut tau. Sebab majlis ilmu ni Nabi kata, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Ni tak kira lah, lalap-lalap. Perjalanan tu kira. Kadang-kadang bila kita dengar teguran, jangan kita kasar dengan suami kita. Suami kita akan menentukan puan-puan ni semua dah boleh masuk syurga ke tidak. Kita pun nanti, ya Allah, aku lawan laki aku, ya Allah. Aku tak nak dah lawan laki aku. Dalam hati dia cakap tu. Dia tak sebut orang, dalam hati dia sendiri. Ya Allah, aku tadi pun petang tadi dah sakitkan hati laki aku. Aku tak nak sakitkan hati dia lagi dah. Keluar daripada madrasah ni, buat panggil. Maknanya apa? Kena selalu datang. Jangan pilih penceramah. Salah satu tujuan madrasah buat program ni nak beritahu bahawa bukan ni je program ceramah yang ada kat madrasah. Setiap malam mana kadang-kadang kan, kecuali Sabtu malam Ahad. Sabtu malam ada tak? Tak ada, rehat. Sebab orang nak lepak kat tepi kelebang pantai. Laut pun dah tak nampak. Bodoh. Tak kira lah lepak makan-makan keluarga kan, bagi masa untuk keluarga. Tak apa. Ni cerita betul. Pagi-pagi semayang sama-sama, ya. Kajut suami, abang, subuh. Abang, subuh lah.
Kalau macam tu cara kajut sudah memang dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak kan? Jadi mana kata pagi bang subuh. Halo, Mami Yasin tu. Nak mati apa ni? Aku tagak dia. Apa boleh mati dia lah. Ni kau kasar betul kau ni mengajut pagi-pagi kan. Abang tu kan boleh bercan dengan kajut suami. Sistem Islam bangun pagi apa? Diawali dengan baca doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Lepas tu masuk dah apa? Dah terlerai satu rantai. Kan? Lepas tu sebaik-baiknya mandi, sagarkan badan, shampoo, shower. Lepas tu ambil wudu, tertanggal lagi satu rantai. Dan rantai yang paling mustahak Allahu Akbar semayang. Tu penting. Ini kena ingat. Tengok balik apa masalah keluarga ini. Perceraian hari ini berlaku. Bayangkan satu pasangan bercerai setiap 13 minit sebelum PKP. Lagi waktu PKP lagi tahu. Yang menikah seberamai orang menikah masa PKP. Dia kata bajet jimat. Ui, sekali berganti PKP, rasa nak baik kenduri dah menung kawan. Tak baik kenduri. Kenapa bercerai? Salah satunya benda faktor paling besar adalah tak jaga tiang agama. As-salatu imaduddin. Dan kalau solat tu tiang agama tak boleh jaga, apatah lagi tiang rumah tangga. Bangun solat. Ini kadang-kadang bangun alakat dia. Janji siap dia. Bangun bang. Ambil wuduk. Lepas tu anak-anak dah cakap anak semayang. Nampak? Anak apa bondo? Buat agak banyak dia. Dia cakap lulus dah dapat kanser. Allah Akbar. Yang bini lah, nak mampu siapa kau je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas tu sonyap anak. Tak sonyap lah bah. Bini dah Allah babah kau ni. Langsung bini bagi signal. Wallah, dah habis Fatihah dah. Sebila dah baca ni. Lekong kan. Ayo, ngantuk. Cuba bangun pagi, insya-Allah sagar-sagar badan, ambil wuduk. Lurus rapatkan saf. Muhabbah. Allahu Akbar. Anak aku ada gemar weh. So bila abang pasang speaker ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Isteri kat belakang. Suamiku dekat dalam mati. Yang ambil ada lelaki macam tu. Sampai surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak pun dah tahu surah apa. Tak apa. Janji dia solat sama. Dan yang paling power bila dah habis, Allah Ta'ala dah sebut liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Lepas bagi salam, zikirlah pula. Jadi jangan dong cakap-cakap orang yang lahir salah bulan tu. Lepas semayang tak ada zikir-zikir dah. Tak salah lah nak zikir lah. Kan? Nak wirid, bukannya kita menyanyi, bukan berjoget. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Ujung Al-Fatihah. Doa ni yang paling power. Suami berdoa, anak dan isteri mengaminkan. Macam doa majlis rasmi kerajaan negeri.
Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kenapa ingat majlis rasmi kan macam tu doa? Apa tu kiranya Engkau, ya Allah. Jangan nak pula kau nak abah ni. Nah, doa ni walaupun kita dah baca yang Arab, tapi sabut masukkan bahasa Melayu pun tak apa, yang kita faham. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak ni tengok omak pandang depan aku nak feeling pun tak sana. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung, muka lah Lung. Anak tu terasa nama dia sebut. Aku sayangkan anak kedua ku Angah. Nah, nama kau pun ada. Dan aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa. Ya. Nampak? Dan dia boleh sebut doa kan, ya Allah, anak sulungku ini. Bayangkan perasaan anak kita nak ambil besok. Anak sulungku ini adalah harapan keluarga, ya Allah. Dia bakal menduduki peperiksaan pada hari ini, ya Allah. Berikanlah dia 11A, ya Allah. Mana ngelung pucat. So boleh tu. Kenapa lu ngah tanya? Subjek ambil 9 ni tu. Yang mana pula tu kan? Abah pun tak tahu. Tak apalah, mana doakan yang terbaik. Nak togu isteri pun boleh togu dalam doa. Ini dogil. Tak dengar cakap, ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Bini dah macam mana? Dia degil, ya Allah. Kita dengar cakap lelaki, ya Allah. Bini nyawa, dia bersama nyawa. Kan? Doa elok lah, kan? Tapi orang perempuan satu kena hati-hati. Orang lelaki ni dia bijak dalam berdoa. Mana bahagian tu kadang ada macam tak apa doa tu, hati-hati. Ya Allah, kau berikan aku. Ya Allah. Nampak kan tak clear mana tu. Aku dah lama ingin. Ya Allah, kau memudahkanlah urusanku untuk. Ya Allah. Bini kat belakang, amin, 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 ya Allah. Makbul. Jadi kalau dengar, ya Allah kau berikan aku, ya Allah, bini ya Allah, kuat sikit. Tak clear. Kau yang menarik. Kau faham apa? Kau faham ke tak? Oh, sah budak risau pula aku budak ni. Kan? Macam tu lah. Kan? Maknanya dari segi sistem kehidupan. Maknanya dalam Islam ni, maknanya Islam ni mengajar kepada ilmu. Anak-anak, keluarga kita, isteri, suami, saling kongsi kebaikan. Bagi berkongsi ilmu. Balik dapat ilmu ini dekat dekat ceramah ke kuliah mana-mana, balik kongsikan dengan keluarga. Yang kedua, apa kuncinya? Adalah rezeki. Rezeki apa? Rezeki yang halal. Nabi ada sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Itu memang sifat manusia, tak pernah cukup. Ada orang tu dia cakap, aku besok dapat duit pencen, duit KSP aku besok, aku tak fikir apa dah, aku nak relax kat rumah, nak bercuti, bercuti dengan isteri, dengan suami. Tak sampai dah pegang senapang kerja dah. Tapi kenapa dia kerja? Punca cukup. Kenapa jadi tak cukup? Kadang-kadang masuk anak-anak masuk sikit, bagi sikit. Mak ayah saya bosan. Hari patut tu hari. Tak usah nak poning-poning pasal anak nak menikah. Kau nak nikah, kau cari duit kau. Yang sadap kau, apalah yang tahu dan pula. Kau cari. Kau tak mampu. Mak ayah kalau nak tolong sikit-sikit lah. Tak apalah, kemat. Sudahlah. Kan, ini sampai ni hantar semua.
Santak betul nyawa kau. Kan? Macam tu. Tak duit sendiri. Ya? Abah pun nak pergi umrah, nak pergi Mekah. Dia nak pergi umrah bulan 3 ni, nak pergi dengan Samsul Debat. Dia kata dah travel. Bulan 3 kalau nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3. Yang bagus Debat punya travel ni sebab dia tak jadi mutawif dengan peserta. Makan sama, minum sama, sama, ambil sampai muntah. Berapa tu ambil lepas? Macam mana yang nak berapa lebat ni semua tua. Macam mana? Nak ambil gambar laci. Tapi yang dengan makcik-makcik ni semua doa saya. Terima kasih lah banyak. Ponek mudah-mudahan panjang umur, murah joki. Mudah lah ustaz ni tak habis mudah. Kan tu ayat kan. Tadi kan saya lalu tadi kan tak tahu kan. Mengumpet pun. Saya lalu tinggi weh. Kamu nak tengok orang tinggi? Ayo, saya lalu tu jangan ingat tengok saya tak dengar tu. Tapi betul. Tapi tu belum cerita ni saya camah yang sampai kat rompin bergambar ramai-ramai. Dia nak gambar orang tua. Tiba makcik seorang tu kat belakang. Free size tu. Apa nak free size lah cik? Lah cania-cania tu freestyle. Free size confident tak tu? Mampu je tolak. Tak apalah kan. Janji dia baju kan? Tapi itu dia cari rezeki. Jadi bila sebut tak pernah cukup, tapi Nabi bagi saranan. Nabi kata apa? Carilah rezeki yang halal. Dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Tanyalah yang berjaya-berjaya ni. Omak aja si lomak yang begitu. Omak kau je kilang. Abah kau je kat majlis sakit-sakit sampah ni. Buruh Tapi anak-anak berjaya. Sebab apa? Kau je tahu. Tapi ikhlas. Mana ada mengular-mengular orang dulu? Tak ada. Ular pun marah pakai nama dia. Macam tu. Orang dulu-dulu kau jual tahu kan gaji RM300 sebulan tapi cukup besarkan anak-anak berkat rezeki dia. Tu sebab Nabi pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Kan? Macam-macam abang lah. Tak salah cakap RM5,000 otak saya tak datang. Tahu lah macam mana tu. Ada yang macam tu kan. Tuan-tuan pun pernah dengar kan. Saya pun malam ni tahu apa. Tak tahu lah. Tak ada. Saya kisah tu lah kan. Ada lah. Kau tak ada. Bukan saya tak pernah balik tengok envelope kosong. Ada. Iyo. Tu macam ini lagi pula. Madrasah ni. Berapa bulan dia dah bayar dah? Kan? Setahun dia dah bayar sana. Ceramah tak start kan? Tapi yang risau Samsul Debat datang yang, tu yang lain macam tu. Ceramah dah bayar setahun tu ramai. Ni orang jalan apa tutup tu. Sampai ke jalan orang ceramah. Mak kuat lah bunyi lalu tu. Mak dah lalu. Tak ada lah tutup jalan. Kan? Ya. Kadang-kadang orang ni tak adanya tak nak ceramah. Ada. Yang saya doakan lah mudah-mudahan saya tak macam tu. Mudah-mudahan tak ada kisah dah. Saya ceramah kuliah subuh tu. Bukan bayar apa, RM50 bayar. Tapi keberkatan dia adalah bila kita syukur. Dan Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Biarlah rumah kita kecil, rumah flat apartment, rumah dia bungalow, banglo, tapi syukur kan? Time tak ada orang sunyi sama. Apa dah? Janji ada bilik. Cukuplah. Ada orang tu lagi bilik pun tak ada. Saya tengok ke kampung-kampung yang susah-susah tu. Bilik tu, bilik satu je. Tu pun bilik tu tukar baju je. Bilik tukar baju, tidur melambak kat lantai tu. Dengan tahap tu anak 7. Macam mana tu? 7 anak bilik tak ada.
Jangan. Pergi ke Kemboja tengok. Jarang-jarang dinding 8 anak. Ada cerita waktu. Yang kita nak kerja berkat. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Ada orang tanya soalan tu. Saya kata bukan tak pernah sampai ke alamat mak kita, tapi orang yang duduk ke alamat berkenaan hati dia betul. Kenapa pula? Sebab kita jangan baca rezeki ni sama macam yang kita nak. Kadang-kadang Allah tak bagi kita duit banyak, Allah bagi anak ramai. Orang yang anak dia kata apa? Duit tak cukup lah, anak ramai macam ni, duit tak cukup. Dia tak senang, dia dapat rezeki anak. Orang yang ada duit banyak pula, teruklah hidup kita ni, duit banyak pun tak ada guna, anak seorang pun tak ada. Apa nak jangan kau ni, nak dia marah bini? Ada yang berlaku macam tu? Kan? Ini kadang-kadang kita gemar baca rezeki apa kita tak ada. Sedangkan orang semua nak tukar tempat dengan kita. Tak apalah, kau ambil lah anak kau yang ramai ni, biar aku duduk rumah kau yang besar. Kita kadang-kadang nak. Tu sebabnya bahagia ni bukan tengok apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Orang rumah kita mungkin taklah lawa mana. Suami kita mungkin tak boleh belah, rumah istilah kan. Tapi bila kita ronong-ronong pandang, manis juga muka lelaki dia. Kenapa? Ni pandang bini kan, dalam masak-masak tu, contoh ada potong rambut kan, kuku kerak dan lelaki pula lawa mana nak dia ini dah. Rupa selama ni tak perhati betul-betul. Kita marah, cuba tengok kalau bergaduh. Orang perempuan kalau dia merajuk dengan lelaki, mana dia tengok muka lelaki tu? Dah lah, tak apa, mana-mana. Dia tak pandang pun. Itu sebab ada kes pasangan nak bercerai, salah satu terapi yang dia buat adalah dia suruh duduk lelaki ni, suami isteri ni, duduk lutut belaga lutut ni, dia suruh jangan cakap apa, pandang mata isteri, isteri pandang mata suami dalam tempoh setengah jam, pandang. Menangis-nangis, ulut-ulut air mata. Yang tanya bini dia kenapa menangis? Misai dia ada lagi. Misai yang menyebabkan dia jatuh cinta tu dulu, ada lagi. Tanya suami apa yang kau, apa sebab yang rasa tak jadi nak bercerai ni? Tik lalat yang dua ni tepi bibir tu. Kadang-kadang kita lupa kita pernah ada benda tu. Sebagai contoh ni tadi, yang diraikan. Tengok, saya nampak tadi muka tak adalah happy. Yang ambil tadi bagi pihak ayah dia tadi, tak dapat nak gambar gembira ke sedih. Bila orang tersayang tak ada, macam mana rasa? Tanya. Dulu abah yang arrangekan benda ni, sekarang abah tak ada dia. Tak sama. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, cakap betul tak? Dulu mak doakan, dulu mak yang bagi dulu mak ni, mak sikit mak. Kalau mak cakap tu, mak bagi tahu ni. Tapi bila mak dah tak ada, hidup dah tak sama. Tu sebab nak appreciate lah semasa masih ada. Syukur. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz ataupun tak, saya tak sebut. Dia yang sebut Samsul Debat, saya tak sebut. Kan? Walaupun isteri tidak secantik Fazura Maya Karim, syukur. Sebab tutup lampu sama. Iya, tutup lampu sama. Tanya puris tu. Tutup lampu menyala ke bukan Nilofa tu? Tak. Kan tu ke kampung-kampung Felda tu tengok. Nak semua ramai. Kau tujuh dah wala. Kau rajin yang pam lampu minyak dan lampu tu kan. Menyala lah kotak kan. Malam tak payahlah. Malam ni tak payah. Capek kau lah. Dalam tidur-tidur tu raba-raba terasa okey lah. Apa nak bikin kan macam tu ya. Paning-paning lah kan. Tapi bahagia hidup. Bahagia hidup walaupun serba kekurangan. Dulu meja marble pun tak ada. Meja makan nak 12 tempat duduk, tak ada. Dulu bentang tikar mengkuang, bergulung ujung tu. Duduk supaya tak bergulung lagi. Lepas tu berabot paha dengan kepak. Syok-syok long ambil kepak. Tu nak lah, bergaduh. Hari ni kenapa tak gaduh? Sebab Kek Giant tu pohon jual. Kan?
Nak beza dulu sekarang. Lepas tu bila makan, adakah makan nasi asin? Anak yang seorang botol gabur, yang seorang macamnya. Makan. Cubit, mak cubit. Nah, ikan ni. Seorang ayah, seorang ibu, bila cubitkan lauk letak dalam pinggan anak, itu pun dapat pahala sedekah lebih baik daripada bagi makan anak orang lain. Itu kena ingat. Betul dia? Iya. Lepas tu dah habis kan? Dah botol gabungnya dah. Kibeh kat luar bagi itik dengan ayam makan. Yang sekarang dek nak jaga meja boleh pasal. Kau makan kemudian, kejap lagi mak suap. Jangan kacau, bagi mak ayah makan dulu. Tengok. Apa momen keluarga kita je juga. Makanlah lepas tu. Ya. Suap kan. Abang anak lah. Dia nampak tu salah lah. Inilah. Yang anak tu anak tak ada nampak. Macam tu lah kemesraan. Wah. Inilah yang kita kata rezeki yang kita nak baca. Biar sikit cukup. Tu yang penting. Walaupun sikit, yang penting cukup. Syukur. Cari rezeki yang halal. Kadang-kadang mungkin Allah tak bagi. Macam saya kata tadi, dia kata rezeki tak pernah sampai rumah dia. Dia kata, kadang Allah tak bagi kita duit banyak, tapi Allah bagi isteri beranak ramai. Tu betul. Ada orang anak ramai tapi dia sakit-sakit ada. Tapi ni sehat, sagar, bugar. Talabih penimang. Mengigil-ngigil penimang, jarum penimang tak terdaya lah. Ya. Tapi betul. Sehat, betul. Tak ada penyakit. Betul. Kemudian apa lagi? Mungkin Allah tak bagi kita duit banyak, tapi Allah bagi suami romantik. Balik rumah, sayang. Oh, tak terbayang. Sayang. Isteri abang, kan? Sebiji cenderamah aku 7. Yang Intan Najwa berlakon baru ni tu. Apa tunggak kasih apa? Aduh, takluk cintaku apa? Apa tu itu? Kecil. Boleh tak tengok. Tak tengok. Nyampah tu. Macam tu lah lebih kurang kan. Kita tengok drama, kita tak boleh. Saya pernah tengok ada satu drama dululah, lama tu kan. Lama dah. Saya balik dari ceramah. Orang rumah tengah lipik kain, dia tengok drama tu. Ada satu bapak tu lah. Tak macam mana tu tengok. Dia kata, abang. Dia cakap dengan suami, abang, boleh saya minta izin nak solat asar? Langsung saya pandang orang rumah. Tak pernah dongnya orang perempuan. Orang perempuan minta izin main asar, tak pernah dongnya tu. Drama ni melampau aja. Kadang-kadang lelaki lah tanya, di mana tu? Asar aku apa orang ni? Tu dah. Yang tu ada. Tu ramai. Tu ramai. Lepas tu suami kata, boleh tak abang nak minta tolong? Abang cakap lah minta tolong apa? Boleh tak tolong mandikan abang? Oh my, mana nanah telinga ni dah. Boleh tak tolong mandikan abang? Wah, memang betul-betul. Isi tak? Boleh bang, nanti lepas saya solat bang. Tak adalah bang gurau. Tak bang, bukan bang. Itu memang dah tanggungjawab saya sebagai seorang isteri. Bila last mandi dengan suami juga? Ya, semua ni. Tu ada. Tu ada. Abang. Dah lama cuba buat dah. Iya. Tengok Nabi macam mana dengan isteri Nabi. Nabi dengan isteri Nabi, dia punya romantik. Dia cakap kepada isteri, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Bagi nama ya. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni. Tak tahu pula Johnny pipi bini tu ya, kacau betul. Wahai pipi yang mungil, pipi yang tambam, dia kan, pipi lebar, dia kan, tak kisahlah. Kan? Yang apa isteri dia panggil? Ada apa ya Rasulullah? Itu kan. Balik kan buat lah.
Ada apa wahai pengurusi madrasah je? Contoh. Kan? Ada apa wahai operator pengeluaran? Jangan, tu jawatan kojo Ada apa wahai suamiku? Nabi kata apa? Ingat tak masuk mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kita makan bersuap. Ingat Rasulullah? Kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Masa tu Nabi dah tahu masakan isteri dia masin. Nabi boleh suruh isteri dia suapkan. Bila suap, Nabi kunyah, Nabi senyum macam biasa. Nabi tak buat buka masin, tak. Kemudian setelah Nabi kunyah, Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap ya, langsung dicapai pinggan dia. Ya Allah, masin. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku apa ni? Umat dia baca tahu darah tinggi dia kacau betul. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi kadang-kadang kalau dia minum dia kan, Nabi akan ikut bekas bibir isteri. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Nanti cuba buat. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau tu. Gosok gigi dulu. Bau baem. Tu beristilah budak-budak lah tu. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi. Kalau bila isteri nak naik kenderaan, Nabi tadah lutut dia jadi tangga, naik unta, naik kuda. Kita orang lelaki kalau nak buat kilogram itu. Jangan main tadah, aku tengok semangat semua. Sekarang Nabi cakap, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ni timah. Perak pula satu. Nah, semua dah tak terdayo kan. Tak ada lah kan. Kenderaan tak ada naik kuda, tak ada naik unta, naik kereta. Buka pintu kalau tak. Abang sampai empek-empek pintu bang buka ni pahat. Ya dan tak tahu kau nak masuk pintu mana. Abang ni gagal lah sebab kereta dapat lah. Alah kau ni tak boleh gurau duk surau je. Nampak bergurau dia. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Cabut mandi ya saja. Saya ceramah ke simpang Lengam tu menyaut. Tak muat besen lah. Besen fikir. Itu yang bokeh paling besar dia ada. Janganlah pakai besen. Kan. Shower tu pun tak apa. Nabi dengan isteri Nabi kalau duduk bekas yang sama tu, isteri Nabi siramkan kat Nabi, Nabi siram kat isteri Nabi bergurau. Dia siram balik kat Nabi, Nabi kata cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Tengok. Dia kan buat dalam shower. Tak teraya tengok teraya. Tak apa dah tua tak teraya tengok, tutup lampu. Nanti malam agak-agak tutup lampu. Mana pula abang? Abang kenapa yang dua ni nak buka lampu dah terbaring ni dah terperanjat. Tak biasa. Tak biasa. Menangkup wala terbayang tu. Betul. Tak. Tapi tak apa. Balik kan dia dah mulut tu. Balik kan suami balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana lah pergi ni? Assalamualaikum. Salam dalam bilik air. Dah standby. Iya. Tapi betul sebenarnya saya nak beritahu dia memang sekarang memang buat kajian baru-baru ni kita dapati kena ingat dia tak kisah tua muda ni. Dia isu seksual ni memang besar. Tapi isu seksual ni dia bukannya yang gitu-gitu tu sangat. Yang sentuhan, belayan, cakap I love you. Abang sayang saya tak? Of course saya. Dia yang tu yang penting. Yang belayan, peluk kan. Itu sebab jangan risau badan besar. Sebab badan besar peluk sadap. Yang jaga-jaga badan ni ini yo. Saya nak jaga-jaga badan. Kau lebar-lebar. Iya, betul. Kan, betul. Tapi memang kena jaga tu. Kena jaga. Kan, tapi janganlah boyok. Sayang, jom kita tut. Jangan. Jangan kena astagfirullahaladzim. Cover-cover lah. Pakai kod rahsia. Pakai kod MOS.
Jadi biar tahu bunyi itu, signal tu, mana isteri pun dah tahu dah masuk dalam bilik. Ni kadang dah tua-tua kan, lekor nak cucu ni. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Atuk dah bangis ni. Atuk dah ponek balik tang program Samsul Debat. Takut apa balik buat pisyak. Soleh nana dia kan. Atuk buat lah baca buku tentatif program ni. Nai. Aku boleh lah. Alah cucu nenek. Atuk dah ponek dah. Sakit belakang lah apa semua sakit dah. Dia marah. Marah lah atuk kau. Dia tak faham gitu. Tak faham gitu. Atuk kan masuk dalam bilik. Dia dengar kau nenek ikut masuk. Alah cucu nenek. Alah cucu. Makin orang galak pula dia. Sudah atuk bagi signal. Nenek keluar. Ngigau atuk kau. Tak faham itu. Sudah menjerit atuk. Allahu Akbar. Bodoh letak cucu. Apa hal bang? Bodoh dapat tangkap. Bila suami masuk dalam bilik, isteri kena berlari masuk dalam bilik, tanya, abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam ke hotel tu. Jadi kalau suami kata, tak apa, sambung tugas kamu. Oh, pahala. Tanya, ada apa bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Mana suami nak ukur panjang kita berapa? Dah lama tak ukur. Yang faham, tak faham sudah. Dia bergantung. Kadang dia ukur lama, kadang kau jam. Ikutlah. Parah budak muda ni kau lah. Risau berlaku. Tapi betul. Pakai kod rahsia. Nak masuk dalam bilik. Yang pada kod bos. Bini punya terus. Okey. Tapi jangan selalu bona pakai kod yang sama, takut anak perasan. Terus. Belum kau tengok lepas abang sebut terus tak lama tau mak mesti esok bilik. Dia tahu. Kau nak tukar-tukar strategi, tahu? Tukar-tukar strategi. Okey. Tak salah. Jadi makna cari jalan. Nabi sendiri cakap yang baik-baik. Kita ni jangan cakap lagi. Jangan lagi kita cakap. Kita biasalah orang Melaka memang cakap macam ni tau. Saya percaya ramainya orang Melaka tapi boleh cakap elok. Tengok tadi kapal dagang tadi seberang kayu meranti. Syarat muatan apa? Kayu meranti. Kayu meranti. Berpantun kan aku tak boleh balik. Kan? Tapi itu kita kena jaga adab kita. Anak-anak kita semua kita jaga adab. Ajar dia tentang adab. Hari ni apa yang berlaku dalam negara kita? Bila keluarga kita tak jaga adab, di luar pun dia tak jaga adab, habislah negara kita. Hormat dah tak ada dengan orang tua. Kalau budak-budak tu hormat, dia nampak madrasah, maka dia akan slowkan kenderaan, dia letakkan rem depan madrasah. Hormat dia sampai orang bersolat. Itu adab. Adab ni tak ada dalam buku-buku teks, tak ada. Dia dididik oleh manusia yang tua, yang paling rapat dalam hidup dia ke rumah. Siapa dia? Itu sebabnya Pak Ngah saya selalu sebut, siapa yang ajar anak kau ajar, tu ayat dia. Ajar di anak kita tentang adab. Macam ni adab kan. Tu saya fikir tadi adab, saya fikir aku kena berdiri, kesian orang. Tu saya biar orang nampak saya. Lagipun saya ada teman yang berdiri sama dengan saya. Cuma yang tu untunglah beli sandal. Tak apa. Kan, tapi betul. Itu dia sebenar adab. Tu sebab dia katakan kalau mencari pokok berbuah, pucuk alobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tu dia. Tang adab ni. Tu sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Orang tua-tua dulu macam mana kan? Adab macam mana? Dia nak hantar anak pergi mengaji macam mana adab? Cakap dengan guru macam mana? Minta izin tolong ajar anak macam mana? Hari ni ada ayah, kau ambil ni duit RM50, kau pergi rumah ustaz tu, kau pergi ngaji. Jumpa pun tidak. So dia besar mana daripada guru? Ini bukan masalah besar. Kita kena fikir guru tu dia yang akan bagi ilmu ke anak kita supaya jadi. Itu yang kena fikir. Itu sebab kena hormat. Tapi bila orang dah tak hormat guru, kesian lah nak baca. Kan?
Tu sebab cikgu-cikgu hari ni kalau tanya dia kerja apa? Cikgu je. Ada je. Apa sebab? Kadang-kadang dia malu nak mengaku dia guru. Kepada guru-guru jangan malu. Anda semua ada profession yang sangat mulia sebab mendidik anak-anak menjadi manusia. Ada beza manusia dengan menjadi manusia, ada beza. Itu sebabnya penting, adab ni penting. Jaga adab. Itu sebabnya suami, isteri, anak-anak. Itu sebab apa yang berlaku kat luar, kita tengok masyarakat tak hormat antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan tengok kadang-kadang orang bergaduh dekat dalam satu sidang perbincangan, bergaduh, seorang menjorit, macam tak ada adab. Sampai ke Sultan Johor sebut apa macam sangka borok, betul kan? Sebab adab, bukan cerita benda lain, bukan cerita pasal politik apa tak, tapi adab. Yang ni yang sebenarnya kita kena tekankan pada anak-anak kita. Orang dulu ingat tak? Orang tua datang, Assalamualaikum cik, apa Assalamualaikum. Ya cik, mak ada. Kejap cik, cik duduk dulu saya panggil mak. Dia tutup TV, panggil mak kat dapur. Mak, ni cik apa tu nak jumpa mak. Jangan lama tau, cerita tengah sedap. Adab. Lepas tu tengok ada lambil lah. Dulu mana ada Astrobion? Tak ada. Lepas tu dah, Assalamualaikum, balik dulu ya. Dia balik, tu kejap, move. Tengok cerita dah habis. Sekarang, Waalaikumsalam. Ya cik, mak ada cik, ikut belakang. Ikut belakang dah suruh cik. Dah ke rumah teres, tengah pula tu. Macam mana ikut belakang tu? Wah, asam betul. Ikut dalam orang belakang, kotak-kotak tu dah rumah India mana pula. Salah kira. Tak, ini realiti tentang adab. Saya minta tolong mak ayah ramai-ramai ni semua yang ada, tolong tekankan nilai adab. Lalu depan orang tua tu menunduk, ada salam, hormat. Orang dulu ingat tak? Cik, saya lalu belakang kita siap cakap je. Cik, saya lalu belakang. Jangan, tak duduk. Dia takut ilmu yang habis. Nampak tak? Sampai tahap tu. Itu sebab saya kata nilai adab ni janganlah kita ketopikan. Itulah yang membezakan kita dengan makhluk yang lain sebenarnya. Kadang ada orang cakap, tu adab tu dulu-dulu, jangan mana dah. Siapa cakap? Itulah yang membezakan. Dulu orang cakap Malaysia very good, Malaysia bagus. Sebab adab. Hormat dengan orang. Ya. Seterusnya apa? Seterusnya apa yang perlu ada adalah hala tuju bawa keluarga kita pergi ke mana. Bawalah ke arah yang diredai oleh Allah. Jangan biar anak kita, anak-anak kita ni boleh dia nak keluar, nak pergi apa semua, tapi kawal. Dan Nabi aja, bukan Nabi, Sayyidina Umar beritahu apa? Didik anak kamu tu 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan sampai 14 tahun. Sayyidina Umar kata 7 tahun pertama, layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi 7 tahun pertama, sahaja. Dia nak mainan, boleh. Sekarang kau dah RM2 banyak, tak ada hal. Selepas 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Mula bagi dia tugas, bagi dia kerja. Tanyalah ni mak-mak ni dulu. Lepas masuk 7-8 tahun dah mula masak, dah mula racik bawang. Tanyalah ni dah mula ikut ayah pergi kerja, pergi kebun, pergi bondang. Pergi apa? Buat apa tak buat? Betul tak? Semua buat dulu. Selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Itu Sayyidina Umar je. Tapi hari ni sampai 14 tahun layan seperti gajah. Macam mana tak jahanam budak tu? Kaki tak sampai bagi motor dah bawa sekolah. Apa pasal? Kawan-kawan mau bawa motor. Yelah. Malah lah bising beli motor. Jangan. Ya. Itu. Itulah dia cakap jangan beli motor. Apa yang tak terang? Tak, kita ni nak ajar anak kita macam mana. Dia ada susah sikit tak apa. Ya. Lain seperti sahabat tu, mula bincang, bah macam mana bah macam ni. Ni macam mana bah, dia bincangkan kita. Mak tadi kakak sekolah kan ada orang kan, dia bagi surat. Dia kata dia suka kalau. Macam mana mak ni? Tapi Alu rasa macam mana? Alu tak tahu lah belajar. Bagus anak mak. Tapi macam mana tu? Dia nak cakap, jangan kacau kita lagi. Jangan macam tu. Cakap elok-elok. Cakap dia, kita belajarlah dulu. Jangan fikir benda-benda macam ni. Cakap macam tu. Okey lah.
Kalau mak dah cakap macam tu, handsome ke budaknya, boleh tahan lah. Nampak dia perbualan mak dengan anak. Jadi apa-apa pun sikit dia share dengan mak dia. Nampak? Itu dia ya. Dan yang terakhir sekali, apa yang kena ada yang terakhir sekali adalah apa? Itulah yang disebut sebagai cari jalan untuk bawa keluarga kita masuk ke dalam syurga. Nak masuk syurga macam mana cara? Satu je cara, mesti dapat satu tiket. Tiket tu adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, beribadah banyak-banyak. InsyaAllah dengan beribadah banyak-banyak, kita akan dapat membawa keluarga kita. Itu sebabnya nak wariskan anak kita. Contohlah kan, mak ayah kita dah meninggal dunia lah, kita dah dalam kubur lah. Tiba-tiba anak kita cakap dengan isteri dia, ya, esok kita sembahyang subuh berjemaah nak tak? Kenapa lah abang ni tiba-tiba je? Abang baru tinggal, arwah mak dengan arwah abang tu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir pahala untuk abang mak dalam kubur. Bang, mak, apa ni petang ni kita karaoke nak? Kenapa lah? Arwah dulu hari Jumaat memang karaoke. Nanti lah. Contoh lah, banyak benda lain boleh diwariskan pada anak-anak ni. Wariskanlah benda-benda yang baik. Jadi apa-apa pun, pesanan saya nak pesan kepada semua. Tadi saya dah sebut satu pesanan Nabi sebagai penutup. Pertama, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Yang kedua, saya juga beritahu macam mana Nabi sebut orang yang paling kaya. Yang kedua, cari rezeki yang halal, kerana yang halal itu cukup buat kamu. Dan ketiganya Nabi sebut orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa dia. Dan saya tambah lagi, Nabi bagi tahu juga, tangan yang memberi, tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Maknanya yang memberi lebih baik pada yang menerima. Dan Nabi juga sebut, banyak kamu melihat yang di bawah pada melihat di atas. Dan dengan melihat yang di bawah, tengok orang lebih susah pada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Kenapa kita sebut tentang memberi itu lebih baik pada menerima? Nabi juga sebut tentang sedekah. Keluarga kita kalau banyak masalah, banyak kerumitan, Nabi ajar kita, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Dan kalau kita dah mula rasa kusut, mula rasa banyak masalah, mulakanlah bersedekah. Bersedekah ke madrasah, ambil nombor akaun, pagi-pagi subuh transfer sedekah subuh namanya. Nabi kata siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal 2 amalan. Pertama, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan kedua, sedekah subuh. Buat, insyaAllah berubah hidup kita. Walaupun RM1, tapi buat hari-hari. Daripada bagi RM1,000, langsung tak bagi dah sampai bila. Ya, maksudnya biar berterusan, itu penting. Tapi janganlah RM1 je. Awal tahun RM1, hujung bulan RM1, dapat bonus RM1, dapat air citra pun RM1. Cubalah up sikit kan, insya-Allah adalah rezeki. Dan begitu juga nak beritahu bersama-sama dengan keluarga. Bila keluarga kita ni tenang, sebab saya ingat kata-kata ahli falsafah, dia kata waktu aku kecil aku nak ubah seluruh dunia, tapi bila aku tengok bahasa benar dunia ni, bila dah dewasa aku ubahlah negara aku. Tapi bila dah tua tengok negara pun besar, biarlah aku ubah keluarga aku bila dah tua tu. Tengok bila dah nak mati, satu orang pun dia tak boleh ubah dalam keluarga dia. Masa tu dah nak mati baru dia sadar, alangkah baiknya kalau aku dapat ubah diri aku sendiri dahulu. Kerana dengan ubah diri sendiri, keluarga akan ikut. Keluarga berubah, keluarga jadi baik, dapat mengubah masyarakat. Masyarakat jadi baik, dapat mengubah negara. Negara yang baik dapat mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Jadi sama-sama pergi masjid, pergi sama-sama, pergi semayang, pergi sama-sama, pergi kenduri sama-sama, pergi bercuti, pergi sama-sama keluarga. Ingat, kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu sebab ahli jawatankuasa ni saya tengok, walaupun ada yang berusia, ada yang muda, mereka boleh bertahan lama sebab ukhuwah daripada dulu sampai sekarang. Itu sebab dia boleh buat program macam ni. Dia masih mengenang lagi orang-orang lama, kan? Itu sebabnya kita ni buatlah benda-benda baik. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Bawa bakul berisi limau, kan? Bila nak bawa borek rasa nak jinjing, biarlah mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Maksudnya rimau tangkap mati steady lah. Anjing gigit apa-apa mampu ikut bondo. Biar ada maruah hidup kita ni, dan biar hidup kita penuh dengan adab dan hikmah.
tanam tomu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup kita walaupun sedikit ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu penting. Ya, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, itu saja daripada saya. Cukup saya faham signal suruh berhenti tu faham. Cara dia borak-borak boleh ralih yang belakang tu dah pada talent dah kepala orang belakang tu. Kesian nampak anak kan. Tapi tak apa, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah dua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan terpahat di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mandi ke tanjung. Hati terkanang, mulut menyebut jasa baik, tuan-tuan dan perempuan menjemput, laso nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit maklumat.